Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Untuk hari ini aku ingin review ada satu phone yang baru dikirimkan, yaitu Wiko T10. Nah, yang paling best tentang handphone ini ialah harganya super duper murah. Korang boleh dapat pada RM8.8 ini dalam sekitar RM369 sahaja. Serta kalau normal price dia korang boleh dapat dalam sekitar RM429. Tetapi yang paling special about this phone lah, selepas aku try, aku cuba itu, aku boleh katakan handphone ni dia punya bateri, dia punya sistem OS tu memang sangat terbaik. Kerana dia menggunakan sistem Android R, sistem operating system yang berkemampuan untuk smoothkan lagi korang punya operating di dalam handphone ini, serta penggunaan dia memang terbaik lah guys. Dan features utama handphone ini yang tiada pada handphone-handphone lain dengan price range yang serendah ini, iaitu dia menggunakan sistem Android R Go Edition, operating system yang memang smooth gila-gila, walaupun dia hanya menggunakan 2GB of RAM serta 64GB of ROM yang expandable sehingga 512GB, tetapi dia punya smoothness untuk play application, segala benda tu memang terbaik guys. Ini memang aku boleh puji tentang penggunaan Android R punya sistem serta kemampuan dia dalam 5000 mAh of battery. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk pergi link dalam below untuk sebarang pembelian Wiko T10 ataupun Wiko 50 begitulah. Sebab bagi aku, in this kind of price range handphone dalam sekitar 300 lebih ringgit korang boleh dapat, sudah memang bagi aku terbaik lah. Jom kita tengok unboxing serta features yang ada pada handphone ini. Mari kita unboxing kepada Wiko T10 ni dan tengok apa yang korang akan dapat di dalam kotak Wiko T10. Seperti biasa, korang akan dapat dia punya handphone. Yang ini aku sudah buka daripada dia punya casing. Seterusnya, di dalam sini pula korang akan dapat dia punya manual book serta untuk membuka kepada SIM card dia ni, dia punya pin di sini dan dia punya manual di sini, quick start of using Wiko T10. Seterusnya korang akan dapat USB-C cable serta 3 pin of charger. So mari kita tengok kepada kemampuan features yang ada pada handphone ini. Mari sekarang kita tengok kepada Wiko T10 ini. Daripada skrin dia ni memang sangat sleek design. Seterusnya bahagian belakang ni dia ada satu kamera sini serta flashlight dengan kemampuan 13 megapiksel of camera. Dan apa yang paling aku suka ialah dia punya body ni sangat sleek design, macam design yang matang begitu. Serta button ada bahagian volume dan juga button untuk on off. Bahagian bawah dia ada bahagian speaker serta bahagian USB-C, reset button dan juga 3.5mm jack. Yang di sini pula untuk korang masukkan korang punya SIM card. Dan handphone ini juga kemampuan dia ialah dengan dia punya design, elegant design with French aesthetic in slender 20:9 body ratio, serta menggunakan 6.5 inch edgeless dewdrop display with narrow frame for immersive viewing dengan kemampuan sebanyak 5000 mAh bateri yang bertahan sehingga 1 hari begitu, serta storage dalam sekitar 64GB of ROM for apps, gaming, music, video call dan bermacam-macam lagi. Dan bahagian selfie camera menggunakan 5 megapiksel serta dia mempunyai AI Beauty for Fun Beautified Selfie. Mari kita lihat di dalam Android R sistem ini, di mana dia menggunakan sistem Android R yang memang super smooth untuk penggunaan dia, memang sangat mudah, iaitu jenis Android R Go Edition, which is dia the most simplified seperti penggunaan Google One juga, tapi ini merupakan latest update serta menggunakan 2GB of RAM, 64GB of ROM. Walaupun 2GB of RAM, tapi penggunaan Android R tu dia dapat minimalize dia punya penggunaan, serta 10 watt of charging menggunakan Type-C port. Dan Wiko T10 ni juga, kalau kita tengok daripada interface dia atas ni, kita boleh tengok sini apa yang korang boleh letakkan sendiri, iaitu seperti Wi-Fi, Bluetooth, battery saver. Ini korang boleh on off battery saver dia ni. Seterusnya korang boleh gunakan dengan smooth. Dari segi benchmark pula kita dapati dalam sekitar, dari segi benchmark kita dapat result dalam sekitar single core 116, multi core 516.
So dia menggunakan kernel Linux 4.19, Android 11 serta menggunakan prosesor ARM MT6761, satu prosesor 4 cores. Display handphone ini hanya menggunakan 6.5 inch serta Type LCD HD Plus resolution 1600x720 pixel, tetapi boleh berkemampuan untuk bermain video-video HD gini dengan smoothnya. Sekarang kita try dia punya sound quality, macam mana bunyi dia. Bagi aku dari segi sound quality itu dia tidaklah mempunyai sebarang macam bassy punya, punchy punya quality begitulah, tetapi cukup sekadar untuk tengok wayang, untuk benda-benda yang basic daripada sound dia tu memang sudah memadai. Seterusnya ini experience sekiranya korang bermain dengan Asphalt. Bagi aku sendiri untuk bermain game menggunakan kamera ini dengan dia punya kemampuan gyro untuk 2GB of RAM, game-game yang ringan seperti Asphalt 8 ini tiada masalah langsung. Tetapi kalau game yang memerlukan GPU rendering yang tinggi akan mengalami masalah sedikit. Dia juga berkemampuan untuk screen record, seterusnya kepada dia punya torchlight di sini. Dan juga battery saver. Dan ini aku cuba untuk record dia punya video, tengok macam mana dia punya quality. Hello testing 1 2 3, hello testing 1 2 3. Aku menggunakan kamera ni untuk record dia punya videografi. Hello testing 1 2 3 untuk bahagian 13 megapiksel. Yang ni pula kamera pada bahagian hadapan. Hello testing 1 2 3, hello testing 1 2 3. Ini merupakan hasil dia waktu malam begini yang lighting yang memang sangat kurang. Dan ini hasilnya. Hello testing 1 2 3, hello testing 1 2 3. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Ini kita menggunakan kamera belakang handphone Wiko T10. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3, hello testing 1 2 3. Dari segi static picture itu, sekiranya korang dapat tangkap gambar pada outdoor memang tiada masalah langsung, tapi dari segi focus point dia tu tengok kepada benda yang korang ambil, sekiranya korang betul-betul dapat fokus dan dia boleh dapatkan yang se-sharp yang mungkin untuk mendapatkan mengikut subjek yang kita rakamkan. Apa yang aku boleh conclude daripada video ini, bila menggunakan Wiko T10 ini, what you get is what you pay. Tapi what you pay ini sangat berbaloi disebabkan bagi aku macam untuk play game pun tidak masalah, untuk casual gaming pun tidak masalah, untuk main Mobile Legend begitu yang Asphalt 8 pun memang tiada masalah langsung. Walaupun dia tidak mempunyai sebarang on image stabilization pada kamera dia ni, tetapi for casual usage, for business usage, untuk orang buka WhatsApp ke, tengok YouTube ke, ataupun buat kerja-kerja ringan, buka Instagram, Facebook begitu, memang tiada masalah langsung. Dan bagi aku, this is the most cheapest but the best quality dalam penggunaan sistem features yang ada pada handphone ini. Serta bagi aku, bila menggunakan, ialah kita tahu kan, menggunakan MediaTek Helio processor MT ini pun boleh tahan jugalah, sebab dia menggunakan ada sehingga 2 GHz of power VR glass GPU, serta penggunaan dia punya charger ni boleh jadikan sebagai reverse charging. Maksudnya korang boleh jadikan sebagai power bank juga pada handphone ni. Jadi korang yang mencari secondary phone untuk bisnes korang, memang bagi aku this is the best lah. Ini yang antara phone yang terbaik untuk korang miliki dengan harga RM429 ataupun dalam promotion RM369 pada 8 hari bulan 8 ini guys. Nah, apalagi jangan tunggu lama-lama, dapatkan handphone ni dengan kadar yang segera guys. Dan untuk mendapatkan phone ini, korang boleh pergi link down below dengan ada di description itu, untuk korang klik link itu dan terus beli handphone ini
untuk dimiliki guys. Ini antara handphone yang the most affordable untuk korang miliki. So itu daripada aku, thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.